Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Azina Salman. Nombor kad matrik saya 3182003641. Okey, pada hari ini saya ingin memperkenalkan syarikat kami dan serba sedikit latar belakang syarikat kami. Syarikat Salsabila telah ditubuhkan pada 1 April yang lalu. Syarikat kami menggunakan CD sebagai alat bantu mengajar yang mana juga dikenali sebahagian daripada media pengajaran yang ditaklifkan sebagai audiovisual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. Okey. Visi syarikat kami adalah melahirkan insan soleh di Malaysia melalui pendidikan prasekolah sebagai elemen terpenting kerana kami yakin melentur buluh biarlah dari rebungnya. Visi tersebut membuktikan bahawa pendidikan prasekolah bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek adalah untuk perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap yang positif. Kerana kami percaya uh, nilai positif ini haruslah diterapkan oleh kanak-kanak bagi mengaplikasikannya pada masa hadapan. Selain itu, misi kami adalah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, pengurusan serta kuantiti syarikat di Malaysia bagi menjadikan syarikat pilihan utama kepada masyarakat yang mencintakan pendidikan Islam. Akan tetapi, syarikat kami tidak tertumpukan pada uh, umat Islam saja kerana kami yakin bahawa semua agama pun menyanjungkan kebaikan dan mengamalkan nilai yang murni. Jadi visi tersebut bermaksudkan penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi dalam pendidikan Islam juga dapat mengatasi sikap pasif di kalangan para pelajar kerana ia akan menimbulkan minat pelajar untuk belajar, meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar. Kerana kami yakin untuk mendidik kanak-kanak tentang agama ini untuk mengajar mereka tentang nilai murni dan amalan-amalan positif agak mencabar dan tidak semua boleh mengaplikasikannya kerana mempunyai uh, persekitaran yang berbeza. Jadi kami menyediakan CD interaktif ini untuk memudahkan dan boleh digunakan oleh semua masyarakat. Okay, di samping itu, syarikat akan mendapat perhatian daripada ibu bapa sebagai inisiatif menarik untuk anak-anak. Seperti yang saya cakap tadi, CD ni lah bagi membantu ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka untuk mempelajari lebih dalam lagi. Okey? Okey, seterusnya saya ingin menerangkan sinopsis projek. Sinopsis bagi projek ini adalah berdasarkan isi kandungan yang terdapat di dalam alat bantu mengajar yang disediakan di syarikat kami. Gambaran projek kami ya, gambaran kasar dahulu. Konsep CD kami adalah pertama adalah mencari. Maknanya untuk kita dapatkan ilmu tu kita haruslah mencari. Sebagai contoh, topik yang diberikan syarat sah puasa. Di dalam sebuah kotak terdapat jawapan bagi soalan yang diberikan. Para pelajar perlu mencari jawapan yang betul. Yang kedua adalah konsep sambungan ayat. Ini yang lazimlah kita lihat pada pembelajaran di sekolah. Sambungan ayat seperti isi tempat kosong, mencari jawapan, memilih jawapan dan sebagainya lah. Dan sebagai contoh, niat puasa. Maafkan saya. Maksudnya terdapat beberapa potongan ayat yang kita boleh kanak-kanak boleh mencari jawapan tersebut lah untuk bagi menyelesaikan ayat tersebut. Maknanya potongan ayat itu disempurnakan. Okey? Yang ketiga adalah suai padan. Suai padan juga adalah contoh lembaran kerja yang kita gunakan di sekolah tapi kita memvariasikannya. Terdapat gambar dan jawapan yang perlu disusun untuk menjadikan sesuatu jawapan. Seperti saya cakap lah, kami memvariasikan konsep-konsep tersebut. Okey, seterusnya saya menerangkan model reka bentuk pengajaran. Okey, kami
Boleh buka kepada reka bentuk. Okey ya. Saya akan terangkan reka bentuk utama kandungan CD interaktif ini. Uh, Seperti yang dilihat, Raja satu menunjukkan paparan utama yang dihasilkan apabila CD interaktif dimulakan. Di situ terdapat nota dan latihan. Kanak-kanak perlu memilih untuk membuka nota atau terus menjawab latihan. Kami menyarankan untuk kanak-kanak dan juga ibu bapa uh, mempelajari dan nota dahululah, maknanya membaca nota-nota tersebut untuk senang untuk menjawab latihan. Okey, seterusnya reka bentuk kandungan pengajaran. Next. Okey, reka bentuk kandungan pengajaran adalah berdasarkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hal ini kerana dari kecil lagi kita perlu memberitahu dan mengajar anak-anak tentang tuntutan Islam selain untuk kesihatan. Seperti saya kata, syarikat kami secara umum. Okey. Persembahan kandungan dipermudahkan dalam bentuk teks bagi memudahkan pelajar memahami isi kandungannya lah. Seperti navigasi pun senang digunakan. Kita ramai tahu bahawa pada zaman sekarang ni semuanya di hujung jari. Jadi tapi dalam masa yang sama kita memahami golongan yang buta IT. Mungkin ada kanak-kanak yang tinggal bersama nenek dan atuk mereka. Jadi kerana ibu bapa yang berkerjaya kan, jadi untuk nenek dan atuk mereka memantau mereka membuat latihan, jadi kami menggunakan konsep navigasi yang mudah yang boleh katakan make it simple lah. Kami punya konsep memang mudah tetapi padat. Begitulah. Seterusnya Raja Satu menunjukkan secara grafik dua agihan utama topik dalam CD interaktif yang dibangunkan, iaitu nota dan latihan seperti yang saya dilihatkan tadi. Okey, Raja Dua pula menunjukkan kandungan dalam paparan topik ibadah puasa di bulan Ramadan. Okey, gambar yang seterusnya seperti lihat kejap lagi. Itu menunjukkan paparan topik ibadah puasa, maknanya nota, apa itu makna puasa, semuanya ringkas tetapi mudah difahami. Itulah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Fazana binti Muhammad Rosli, nombor matrik 318-25941. Saya antara ahli dalam syarikat Salsabila. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang nota yang terkandung dalam CD interaktif kami. Jadi sebelum saya membuat penerangan yang lebih lanjut, pentingnya para ibu bapa di luar sana untuk tahu dan membeli CD daripada kami. Yang pertama ialah kami membuat pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun. Jadi seperti yang kita tahu, pendedahan awal ini sangat bagus dan adalah sangat-sangat digalakkan. Hal ini membolehkan kanak-kanak untuk lebih mendalami tentang apa yang dipelajari. Jadi yang kedua adalah penggunaan teks. Penggunaan teks kami sediakan dalam bentuk yang mudah untuk kanak-kanak faham. Jadi para ibu bapa tidak perlu risau untuk kanak-kanak yang kurang gemar untuk belajar. Kami menyediakan perincian yang sebaik mungkin. Maka dengan itu kanak-kanak akan lebih seronok dan tertarik untuk belajar. Jadi yang ketiga ialah kami menampilkan kelainan untuk menghasilkan pengajaran, iaitu memilih bidang ini daripada bidang-bidang yang lain. Dengan usaha kami untuk melahirkan insan yang soleh pada masa akan datang. Jadi kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama ini mungkin membuatkan kanak-kanak tidak berasa untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Jadi kami memberikan pendedahan untuk
kanak-kanak sendiri dan kelebihan juga kepada ibu bapa sendiri. Bukan itu sahaja, pengajaran tentang puasa ini memberikan pengetahuan baru kepada semua kanak-kanak, tidak kira yang beragama Islam atau tidak. Dari segi sains juga terbukti kesahihannya, iaitu memberikan kesihatan yang berpanjangan. Jadi pembelajaran kami bukanlah bersifat setempat. Saya teruskan dengan nota yang kami hasilkan. Yang pertama ialah mengapa kanak-kanak itu sendiri wajib berpuasa. Sebenarnya kanak-kanak yang berumur 3 hingga 5 tahun ini adalah tidak digalakkan, tetapi tidak salah untuk memberi pendedahan awal. Jadi apabila mereka telah menjangkau pada usia tersebut, mereka tidak akan berasa terlalu sukar untuk berpuasa. Yang kedua ialah kanak-kanak ini sendiri mempunyai sifat ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi untuk mereka belajar sesuatu, mereka perlukan bukti atau fakta yang kukuh mengapa mereka perlu lakukan, apakah kebaikan yang mereka dapat. Jadi ini adalah seruan ataupun syariat untuk golongan yang terutamanya beragama Islam. Jadi perkara ini tidak asing lagi kerana sudah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Jadi sebagai ibu bapa kita ada jawapan tersendiri mengapa kita berpuasa, khususnya pada bulan Ramadan. Khususnya melatih diri kanak-kanak tersebut untuk lebih bersyukur. Okey. Apabila kanak-kanak cuba untuk berpuasa, mereka akan kawal hawa nafsu makan dan minum. Jadi mereka akan makan makanan yang sihat daripada yang tidak memberikan kekenyangan kepada mereka. Jadi dari situ mereka akan lebih jimat. Pengurangan kos untuk membeli makanan yang tidak diperlukan dapat dikurangkan. Seterusnya adalah tentang makna puasa. Jadi makna puasa ini terdiri daripada dua, iaitu dari segi bahasa dan istilah syarak. Dari segi bahasa sendiri membawa maksud adalah menahan diri. Jadi kanak-kanak biasanya akan menahan diri ataupun tidak makan dari pagi. Jika kanak-kanak tersebut adalah kanak-kanak yang berumur bawah 5 tahun, mereka selalunya puasa setengah hari. Jadi penerapan amalan yang sedikit akan menjadikan mereka lebih terus untuk melakukan untuk hari yang seterusnya. Yang berikut adalah lafaz niat puasa. Lafaz niat puasa terdiri daripada dua, iaitu lafaz niat puasa untuk harian dan juga puasa bulanan. Jadi dekat sini kita boleh tengok audio untuk kanak-kanak dengar. Jadi jika kanak-kanak tersebut tidak dapat membaca dalam perkataan Arab, kanak-kanak juga akan boleh membaca dalam perkataan Rumi. Jadi disediakan di sini untuk kanak-kanak lebih faham dan mudah untuk mempraktikkan. Seterusnya juga ada audio untuk kanak-kanak dengar. Doa buka puasa. Jadi
kanak-kanak akan lebih seronok jika ada dorongan, ada bimbingan. Kadang-kadang ibu bapa terlalu sibuk, jadi mudah untuk kanak-kanak pasang CD tersebut dan mereka dengar sendiri. Jadi mereka boleh pause. Apa yang ditunjukkan di sini adalah langkah atau proses untuk kanak-kanak tersebut belajar dan faham tentang puasa adalah secara berperingkat ataupun tersusun. Jika kita tengok pada slide sebelumnya adalah tentang lafaz niat puasa yang dibacakan oleh kanak-kanak tersebut sama ada waktu sahur ataupun pada waktu malam sebelum berpuasa. Jadi seterusnya mereka akan menahan diri dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari dan mereka akan membaca doa sebelum berbuka puasa. Seterusnya kita rujuk kepada kebaikan berpuasa. Jadi penerangan ini adalah tentang perkara-perkara yang kita tidak dapat menilai dari mata kasar. Jadi untuk kanak-kanak faham, mereka boleh menjadikan atau melihat video umat-umat yang terdahulu untuk dijadikan teladan, dan dari situ kanak-kanak akan lebih faham mengapa mereka berpuasa, apakah kebaikan dari mereka mengamalkan perbuatan tersebut. Dari sini kita dapat lihat doa sangat mustajab. Apabila kita cerita tentang doa ini, sebenarnya bukanlah pada hari ataupun bulan Ramadan saja kita perlu doa, tidak. Kerana ini adalah amalan yang perlu kita buat hari-hari. Jadi tidak salah jika kita menerapkan amalan yang memangnya bagus. Jika kita berpuasa, maka amalan yang kita lakukan pada hari tersebut adalah berlipat ganda. Jadi apa yang kita doakan mungkin akan dimakbulkan, akan dipermudahkan. Itu semua adalah bergantung kepada kehendak atau ketentuan ilahi lah. Kita tidak dapat menilai, cumanya kita cuba untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita pergi kepada amalan sunnah di bulan puasa. Secara spesifiknya, dalam setahun kita akan berpuasa, iaitu pada bulan Ramadan. Jadi amalan sunnah ini jika kita tidak melakukan tidak mengapa, cumanya pada bulan inilah amalan atau ajaran itu sangat-sangat dituntut supaya kita dapat menerapkan untuk bulan-bulan yang lain. Contohnya kita boleh memperbanyakkan sedekah. Seterusnya memperbanyakkan doa. Jadi kita tahu pada bulan puasa saja akan adanya tarawih. Jadi aktiviti atau perkara yang secara tidak langsung ini dapat memperjalinkan lagi hubungan antara umat Islam. Seterusnya adalah menyegerakan berbuka. Ini adalah antara ganjaran untuk kanak-kanak sendiri apabila mereka telah berpuasa ataupun menahan diri dari lapar, dahaga sepanjang hari ataupun setengah hari mengikut kemampuan mereka. Jadi ini memberikan pengajaran mereka agar mereka lebih bersyukur, agar mereka dapat memanfaatkan masa bersama-sama keluarga. Seterusnya kita lihat kepada syarat sah berpuasa. Okey, perkara ini adalah tidak boleh diubah ataupun termaktub kepada faktanya. Jadi untuk kanak-kanak faham apakah ini mumaiz, apakah suci daripada haid dan nifas, ini adalah satu perkara yang mereka perlu
orang kata kena mengalami dulu baru mereka faham. Jadi memayis ini adalah mereka faham betul-betul apakah itu puasa. Jadi apabila mereka sudah lengkap uh, yang menunjukkan mereka boleh berpuasa, jadi mereka wajiblah untuk berpuasa. Seterusnya kita lihat kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi amalan puasa ini sendiri memberikan uh, pendidikan atau peneguhan untuk kanak-kanak sendiri, melatih diri untuk lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan lebih menjalankan amanah sebaik-baiknya sebagai seorang umat Islam. Salah satunya adalah kita boleh lihat dekat sini, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Jadi kanak-kanak jika kanak-kanak itu tahu perkara itu tidak boleh dilakukan, jadi mereka hindarkan. Begitu juga kepada sengaja untuk muntah. Jadi muntah itu bukanlah secara sengaja. Jikalau kanak-kanak itu tidak mampu lagi untuk melakukan puasa, jadi tidak salah untuk mereka berbuka. Seterusnya kita lihat kepada hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa ini biasanya dilihat apabila kita sudah menjalankan ibadah puasa tersebut. Jadi dekat sini kita boleh tengok menghindarkan diri daripada penyakit yang berpunca daripada pemakanan. Jadi pemakanan itu tersendiri dapat dijaga ataupun dapat diproses dengan sebaiknya daripada kanak-kanak tersebut makan makanan yang tinggi lemaknya ataupun banyak bahan pewarna yang boleh memudaratkan kesihatan. Seterusnya melatih diri dengan sifat mahmudah. Mahmudah ini adalah sifat yang terpuji, sifat yang sangat dituntut, sifat yang sangat perlu diamalkan dan disukai oleh Allah dan juga Rasulullah kita. Jadi perkara yang remeh ini apabila kita lihat tidaklah memberi kesan pada awalnya, tetapi memberikan kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah menandakan kesyukuran kepada Allah. Jadi untuk umat Islam sendiri kita ada agama. Jadi amalan yang memang kita sedia tahu menunjukkan kita ni ada agama. Kita ni memegang teguh kepada ajaran agama. Okay, yang terakhir adalah tips sihat di bulan Ramadan. Yang pertama dan yang kedua ini adalah berkaitan makan dan minum. Jadi apa yang saya terangkan tadi, berkaitan makan dan minum ini, kanak-kanak dapat mengelakkan diri mereka dari mengambil makanan yang tidak sihat ataupun makan atau minuman yang berprotein tinggi, yang mempunyai gula yang sangat tinggi, dan dari situ dapat mengelakkan diri kanak-kanak ini mengalami masalah kesihatan seperti obesiti dan sebagainya. Seterusnya mengelakkan tidur yang berlebihan. Okey, untuk sesiapa yang melakukan ibadah puasa ini, kita tahu jika tidur yang berlebihan akan membawa kepada makruh ataupun membatalkan puasa itu sendiri. Jadi amalan yang negatif kita dapat kurangkan dan memperbanyakkan amalan yang lebih positif yang boleh menjadikan kita sebagai seorang insan yang proaktif.
Seterusnya ini juga berkaitan dengan makanan. Dan terakhir adalah melebihkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi tips-tips sihat ini adalah sangat berguna dan sangat diperlukan untuk kanak-kanak lah. Jadi kami mengharapkan amalan yang positif ataupun yang lebih baik, lebih dapat dipergiatkan, dan pengurangan untuk melakukan perkara-perkara yang negatif dapat dihindarkan. Saya dapat simpulkan adalah tidak kira anda sebagai seorang umat Islam ataupun tidak, perkara ini kita nampak terlalu kecil dari segi perbuatannya, tetapi memberi impak ataupun memberi kesan yang sangat banyak, sangat bagus kepada masa hadapan. Kita boleh lihat tadi, dapat melatih kanak-kanak itu sendiri untuk lebih bertanggungjawab terhadap semua perkara yang mereka lakukan. Jadi amalan yang mereka belajar tidaklah sia-sia, kerana jika mereka tidak dapat ganjaran ataupun tidak dapat dilihat pada masa ini, tetapi dapat dicerminkan pada masa akan datang. Jadi harapan kami ialah dapat membuka mata, membuka minda para ibu bapa. Puasa ini adalah perkara yang sangat penting ataupun boleh dilatih untuk kanak-kanak supaya mereka lebih bersedia pada masa akan datang. Kita tidaklah boleh terlalu memaksa ataupun terlalu mendesak kanak-kanak membuat perkara tersebut, tidak. Tetapi dalam usaha ini kami mencuba untuk memberi pendedahan dan pengajaran ini sekaligus dapat mendekatkan diri dengan ajaran-ajaran yang sepatutnya mereka lakukan. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nura Mirafati binti Roslan, nombor matriks 31820004841. Hari ini saya akan membuat presentation tentang cara untuk bermain permainan yang dikendalikan oleh saya dan Nurul Fazana binti Muhammad Rozin. Kami sekumpulan bersetuju untuk membuat video ini dengan tajuk berpuasa. Dengan ini, saya akan menerangkan cara untuk bermain permainan ini. Adik-adik, jomlah kita tengok cara nak bermain permainan ni macam mana. Okey, mula-mula adik-adik boleh cari bahagian permainan dekat slide ini. Lepas tu adik tekan slide show. Lepas tu adik-adik bolehlah tekan mula. Sebelum memulakan permainan, adik-adik perlu membaca arahan ni tahu supaya adik-adik faham macam mana nak bermain permainan tu. Lepas tu adik-adik boleh tekan enter ataupun klik je dekat mouse tu. Okey, inilah game pertama. Adik-adik perlu mengisi tempat kosong dengan niat puasa. Adik-adik kenalah pilih jawapan yang betul. Adik-adik boleh tulis dekat dalam kertas ataupun adik-adik boleh imagine. Make sure kena betul, okey. Kalau tak, maksudnya jadi lain. Okey, lepas tu adik-adik boleh tekan next. Okey, yang ini kalau adik-adik memerlukan bantuan. Kalau adik tekan ni, sini ada, dia akan pergi dekat nota. So, adik-adik boleh semak jawapan sama ada betul ataupun tidak. Lepas tu adik-adik boleh tekan next. Okey, ini game yang kedua tau. Adik-adik perlu suai padankan yang mana jawapan betul. Okey, cara bermainannya adik-adik boleh klik gambar pen dekat sini. Lepas tu adik-adik kliklah pen untuk buat garisan. Adik-adik boleh juga pilih warna dekat sini. Adik-adik punya warna kegemaran apa? Macam cikgu,
warna purple. Okey. Contoh soalan pertama memperbanyakkan tadarus dan tadabbur Al-Quran. So adik-adik kenalah cari gambar mana yang sesuai. Macam ni ada Al-Quran kan? So mestilah berkaitan dengan gambar Al-Quran. So adik-adik boleh gariskan. Okey, contoh soalan kedua, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. So adik-adik bolehlah garis dekat gambar yang sesuai. Okey, untuk memastikan jawapan adik-adik betul atau tak, adik-adik boleh semak dekat sini tau. Adik-adik boleh tekan enter untuk tengok jawapan tu betul atau tak. Nanti dia ada keluar macam ni. Nampak kan? Okey, selepas adik-adik menjawab soalan pertama dan soalan kedua tadi, adik-adik akan tekan next. Dia akan keluar macam ni tau untuk pergi dekat game yang seterusnya. Ada lagi 2 game tau yang adik perlu jawab. Okey, lepas tu adik tekan next. Okey, yang ni adik boleh baca lah. Jom masa minda tentang Ramadan pasti seronok. Okey. Lepas tu tekan next. Okey, ni arahan dia. Contoh kalau adik nak pergi kembali semula ke laman utama, adik boleh tekan ni. Kalau lanjutkan permainan seterusnya, tekanlah gambar ni. Kalau kembali kepada permainan sebelum ni, tekan yang ni. Okey, lepas adik dah baca semua ni, adik-adik bolehlah tekan next. Okey, ini game yang seterusnya, game yang ketiga. Okey, sebelum adik-adik klik pada jawapan ni, adik-adik perlu klik dekat sini untuk tengok jawapannya apa dalam tu. Okey, adik-adik kena hafal tau untuk menjawab. Okey, macam ni memayis, suci. Okey, lepas tu adik-adik boleh baca soalan. Terdapat 4 syarat sah puasa. Okey, contoh adik-adik jawab yang ni. So jawapannya betul lah. Okey, lepas tu adik-adik boleh kembali untuk cari jawapan yang seterusnya. Okey, adik tekan yang ni pula. Salah. So adik-adik boleh klik dekat sini untuk cuba lagi. Okey, selepas adik-adik dah habis jawab soalan kat sini, adik-adik boleh pergi dekat game yang seterusnya. Okey, game yang seterusnya ialah syarat tidak sah puasa. Okey, adik-adik perlu memilih jawapan sama ada A, B, C atau D. Okey, contoh adik klik jawapan A. Okey, salah. So adik-adik boleh cuba lagi ataupun adik dah tak nak, adik boleh seterusnya. Okey, contoh adik nak jawab jawapan dia C. Salah lagi. So adik-adik kena cuba lagi. Okey, adik-adik carilah jawapan yang betul. Kan betul tu. So adik-adik bolehlah ulang semula untuk cari jawapan yang lain ataupun adik-adik boleh pergi game yang seterusnya. Okey, ini game yang seterusnya tau, game yang terakhir. Okey, adik-adik bolehlah baca soalan dekat sini. Apakah 3 hikmah yang boleh diperoleh daripada ibadah puasa? So adik-adik bolehlah klik, carilah jawapan mana-mana yang adik rasa betul. Okey, contoh adik rasa dapat menanam sifat mahmudah ni betul. So adik-adik boleh klik dekat sini. Kan betul tu. Okey, lepas tu adik-adik bolehlah cari jawapan yang seterusnya. Okey, contoh mendapat penyakit berbahaya. Okey, salah. So adik-adik bolehlah tekan dekat sini untuk cuba lagi. Okey, apabila adik-adik dah habis jawab soalan dekat sini, adik tekan next. Dia akan keluar tahniah kerana anda berjaya tamatkan ujian asal minda ini. Okey, semoga permainan ini dapat memberi pengajaran kepada adik supaya adik-adik juga boleh bermain game ni pada waktu lapang. Itu sahaja penerangan daripada saya tentang cara untuk bermain game. Dengan ini, kanak-kanak boleh bermain sambil belajar. Sekian daripada saya. Terima kasih.